Kita masih menunggu lantikan Menteri KPDN dan juga kos sara hidup. Kerana kita bimbang, penipuan yang bila video saya dah pergi ke YouTube, dia dah naik lebih kurang 100,000 tontonan. Tapi dia belum lagi menjadi perbincangan utama negara, kerana kita sedang melalui proses pilihan raya. Kita tak tengok media follow up isu ni, kecuali Berita Harian masih mengekalkan isu skandal penipuan di mana oleh kerana kerajaan telah mengekang dan meletakkan had ceiling bagi beras super standard tempatan SST. Berarti SST ni tak boleh lebih RM26. Itu harga yang telah kerajaan standardkan. Manakala kita telah membuka harga tanpa had kepada SSI, iaitu super standard import, menjadikan kata Persatuan Pengilang Beras Malaysia sebulan bahawa mereka mengesan penipuan di peringkat packaging, di mana banyak beras yang sebenarnya beras yang telah diletakkan di bawah kota SST, iaitu super standard tempatan yang tak boleh dijual melebihi RM26, ditukar plastik dia, dijadikan beras SSI. Kemudian beras SSI ini diapungkan kepada harga yang dipanggil sebagai market demand. Itu yang tuan-tuan tengok keregaman harga. Ada tempat RM32, ada tempat RM34, ada tempat RM36. Kawan saya mengadu. Di Gombak, kawasan dia tu pada satu hari naik RM49. Ini menjadikan skandal negara yang kita semua rasa kecewa. Saya tak kisah tuan-tuan pasal debat. Ingat bila saya run stream ni, tuan-tuan yang menonton, saya tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Kita sedang bercakap argumen yang realistik. Saya tak kisahlah YB Rafizi sedang cabar siapa untuk bercakap tentang hal ekonomi. YB mana nak pula kemudiannya nak menyambut cabaran ni, nak berdebat di pentas politik. Selesaikan dulu perkara pokok, iaitu kita sedang mengalami penipuan yang dah lebih sebulan. Menterinya meninggal tak bererti undang-undangnya meninggal. Jadi kalaulah sekarang kerajaan tak mendesak KSU, TKSU, ini saya nak remind tentang pejabat awam. Tak bererti apabila kita tak ada menteri, kita tak ada undang-undang. Tak bererti kita tak ada menteri. Negara ni adalah sebuah negara yang tidak berundang-undang. KSU, TKSU, KP di Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga kos sara hidup masih hidup dan masih ada. Berarti pelaksanaan untuk mengekang apa yang didedahkan oleh Persatuan Pengilang Beras Malaysia. Yang dedah ni bukan Selamat Asrin, tuan-tuan. Ini adalah Persatuan Pengilang Beras Malaysia mendedahkan wujud skandal di mana pengilang beras dapat melihat dengan mata kepala mereka sendiri pemborong menipu untuk mendapatkan keuntungan lebih setelah kerajaan mengekang, iaitu enggan bersetuju bagi menaikkan beras SST ni, super standard tempatan yang kita panggil beras murah. Jadi mereka tukar paket pergi ke SSI, kerana undang-undang ada dalam negara ni. Siapa yang nak ambil beras super standard international ni, dia kena bayar pada harga yang ditentukan oleh pasaran. Jadi dengan swing packaging tu saja, kita dah discuss hari tu. Kalaulah daripada RM26, mereka swing pergi RM34 harga jajaran yang kita ambil RM8. Dengan kegunaan Malaysia yang telah disahkan data dia oleh Persatuan DOSM, Jabatan Perangkaan, iaitu rakyat Malaysia menggunakan 200,000 tan beras sebulan. Tuan-tuan kalilah 200,000 tan tu kali dengan RM8 penipuan. Kita dah kali dari tu hari. Kita kehilangan 160 juta sebulan di bawah skandal menipu harga beras dengan menukar packaging. Tapi sampai hari ini, tuan-tuan, tak ada berita utama yang kita baca menunjukkan undang-undang dilaksanakan, jawapan diberikan jelas kepada rakyat apa kedudukan SSI, super standard import, dan apa super standard tempatan. Ketika orang ramai, termasuk Datuk Seri Maidin yang menjadi playmaker utama, dia playmaker, berarti dia yang menjual beras. Dia sendiri bagi tahu, setiap 1,000 paket yang dia beli sekarang, 700 paket tu dia kena beli di bawah SSI, super standard import, yang dia pun rasa hairan. Kenapa negara ni dipenuhi oleh beras yang dijual dengan harga mahal? Sedangkan rasionalnya kita produce 70% beras tempatan, 30% beras import. Tapi bila sampai dalam pasaran, kita kena beli 70% beras import, 30% beras tempatan. Jadi keterbalikan ni, saya tak fikirlah kata di peringkat kementerian. Dengan kita, walaupun kita masih bersedih dengan pemergian YB Marhum Salahuddin Salahuddin Ayub, tak bererti undang-undang tiada. Tak bererti KSU, TKSU, KP dan seluruh kementerian yang menelan puluhan juta ringgit atau maybe ratusan juta ringgit atau barangkali bilion juta ringgit untuk menggerakkan kementerian ni, penguatkuasanya tak boleh bekerja. Saya tak boleh brain, tuan-tuan. Kata anak muda sekarang tak boleh brain. Bagaimana kita terpaksa membiarkan krisis SST dan SSI, penipuan yang nyata, yang bukan saya dakwa, saya petik semula. Kenyataan yang memang disiar. Berita harian, tuan-tuan, sampai sekarang tak buang. Kalau tuan-tuan pergi ke dalam bahagian pilihan editor bawah tu, isu-isu utama negara yang dikekalkan. Apa yang mereka kekalkan? Isu beras. Mereka kekalkan mengenai kos yuran tinggi bagi pelajar SPM, menyebabkan ramai orang tak nak masuk ke universiti dan pengajian tinggi kerana kos hutang yang ditawarkan oleh pinjaman sangat tinggi. Itu antara berita yang mereka kekalkan sampai sekarang. Berarti berita itu kekal dibaca, walaupun dah sebulan. Cuma kita heran, sidang akhbarnya, saya kata, di tengah-tengah kesibukan kita buat pilihan raya, kita rasa kecewa lah.
Bila YB Menteri Ekonomi lebih nak bercakap sebagai timbalan Presiden PKR. Menteri Komunikasi dan juga Digital YB Fahmi lebih nak bercakap tentang kedudukan parti dia. Berarti kedudukan kita jadi rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, pilihan raya ni hanya membabitkan 9.7 juta pengundi. Tapi harga beras ni, impak dia adalah kepada 33.2 juta rakyat Malaysia. Mana satu keutamaan? Belajar fiqah ni, kita belajar fiqh lah ni, fiqah. Nak buat keputusan. Takkanlah pada masa sekarang, semua orang bekerja untuk menentukan siapa yang dapat 9.7 juta undi, sedangkan penjenayah, yang saya panggil penjenayah, mereka yang sedang menipu dengan menukar paket beras yang sepatutnya berada di bawah harga subsidi, mereka tapau subsidi kerajaan. Tapi mereka jual pada kita dengan harga apungan. Dari segi fik ni kita nak utamakan siapa? 9.